Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke al-mawdu' al-thalith, sambung daripada minggu lepas punya pembelajaran, masih dalam tajuk Al-Aqlu Minat Tayyibat, jilid pertama, mawdu' yang ke-12, Al-Thani Ashar, wa aydan As-Safah Mi'ah wa Thalathata wa Ashrun. Okay, cuma untuk minggu ni kita masuk ke bahagian tafsir. Macam yang sebelum ni, Ustazah dah terangkan dan kamu sendiri dah hifzul ayah, dah hafal ayat, kemudian mafhumul ayah pun sudah, ma'anil kalimat, intahaina min hadha wa fi al-an nahnu fi at-tafsir. Okay, jadi untuk bahagian tafsir ni ada beberapa penjelasan, ada 3 bahagian yang Ustazah nak bahagikan kepada kamu menurut kitab ini. Dibahagikan kepada 3 bahagian. Okey. Tayyib, nantaqil. Awalan. Okey, ini kita berada di bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama adalah pada bahagian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu. Okey, kalau kamu tengok pada bahagian ya ayyuhallazina amanu, kita telah pun bincangkan bahagian ya ayyuhallazina amanu ini pada pembelajaran yang sebelum ni. Okey, pembelajaran atau jihad al-akhlaqiyah kita dah discuss. Cuma Ustazah nak highlight beberapa hal, ada 3 perkara yang Ustazah nak highlightkan, nak tekankan bila Allah sebut, kita ulang baliklah bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, maksudnya Allah sedang apa? Yunadillahul mu'minin. Allah sedang memanggil orang-orang mukmin. Dengan apa? Wa yasifuhum bi ahabbis sifati ilaihim. Allah panggil orang-orang mukmin ini dengan sifat yang paling mereka suka. Jadi seorang manusia, kalau kita panggil dia dengan satu sifat yang dia suka, maka itu yang paling baik. Apa sifat yang paling manusia suka? Adalah sifat iman. So dalam hidup manusia ni, yang paling tinggi adalah iman. Manusia kalaulah dia ada jawatan, dia ada harta segunung, sebumi macam Qarun, ataupun dia ada takhta macam Fir'aun, tapi bila dia tidak ada iman, maka hidup dia tak bahagia. Jadi orang-orang yang tak bahagia, iman telah pun hilang sedikit demi sedikit dalam diri dia. Sebab tu bila Allah sebut, Ya ayyuhallazina amanu, sebenarnya ini adalah panggilan yang paling istimewa. Jadi sebab itulah kalau dalam ni Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi jelaskan, Allah memanggil orang-orang beriman dengan sifatul iman, sifat yang paling mereka suka. Okey. Jadi bila Allah panggil dengan sifat iman ini, okay, kita tengok An-nida al-muhabbab lil mu'minin at-takalif wat-tawjihat wal-ahkam. Wa kathiran ma yasbiqu hadha an-nida al-muhabbab lil mu'minin. Okey, bila Allah panggil dengan panggilan yang beriman ini akan datang ada 3 perkara bersama dengan panggilan ni, takalif, taujihat dan juga ahkam. Sama ada lepas Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, sebab seseorang yang dipanggil dengan satu gelaran yang istimewa, tak mungkin dia tak buat apa-apa. Jadi bila Allah panggil wahai orang-orang yang beriman, jadi kat situ akan ada taklif. Macam mana dia nak jadi orang beriman? Apa yang perlu dia buat? Taklif ni apa tanggungjawab dia? Tak pun boleh jadi yang kedua iaitu atau jihad. Apa yang perlu dia lakukan? Arahan. Taujihat ni arahan. Taklif tanggungjawab, taujihat arahan, ahkam hukum hakam. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Okey. Jadi kenapa datangnya ya ayyuhallazina amanu ini bersama taujihat-taujihat tadi? Zalika lituhayyi'atil mu'minin litalaqqil ahkam. Supaya untuk hayya'a. Hayya'a ni untuk menghidupkan jiwa orang-orang mukmin, litalaqqi al-ahkam, untuk menerima hukum hakam yang diterima selepas tu. Contohlah macam Ustazah kata, ada seorang ibu lah kata kat anak dia, anak yang ibu sayang. Bila anak tu dengar, ni abang-abang yang Umi sayang ni, bila dia dengar panggilan sayang tu, dia rasa, lepas tu mak dia kata, Umi sayang abang ni, tolong belajar elok-elok. Jadi arahan ataupun galakkan untuk belajar elok-elok tu masuk dalam diri dia. Berbeza kalau mak dia kata, ni pergi sekolah belajar elok-elok. Itu beza tu. Dia perasaan dia tu tak seindah yang pertama tadi. Jadi itulah
Allah memanggil orang-orang mukmin dengan panggilan iman kerana litalaqil ahkam wa taf'ili wa tansyitil iman fi qulubihim, untuk menghidupkan iman yang ada dalam diri mereka, liyatafa'alu ma'al ahkam, untuk mereka ni bermuamalah, untuk mereka ni saling berusaha melaksanakan hukum hakam tersebut, wa yaltazimu biha. Okey, dan iltazama, untuk kekal dalam melakukan hukum hakam tersebut. Okey, kalau kita tengok dia penjelasan dia semualah, kalau ikut cuma ustazah highlight yang ustazah highlightkan ni, dia macam pembahagian lah. Dan ya ayyuhallazina amanu ni rabtun qur'aniyyun hakimun lil ahkam syar'iyyah bil aqidah al hayyatil muharrikah. Okey, kalau kita tengok di sini rabtun qur'ani, iaitu ikatan ataupun pengikat Al-Quran. Rabtun qur'aniyyun hakimun. Ia menjadi satu pengikat Quran yang sangat bijaksana. Jadi Quran ini diturunkan oleh Allah, maka ketika Allah memanggil orang-orang beriman dengan satu panggilan yang baik, itu adalah pengikat. Pengikat manusia dengan apa? Rabtun Quraniyun dengan apa? Lil ahkam asy-syar'iyyah bil aqidah. Okey, jadi nak bagi tahu kata panggilan ni, rabtun ni, dia mengikat antara hukum hakam dan juga akidah. Bila Allah kata wahai orang-orang beriman, kemudian lepas tu Allah kata makanlah makanan yang baik. Jadi hukum hakam agama ni mustahil berpisah daripada akidah. Jadi kalau orang yang nak melaksanakan agama, dia kena ada akidah yang betul. Orang yang ada akidah yang betul, dia akan melaksanakan agama. So rabtun Qur'ani, dia ada pengikat. Dia adalah pengikat. Itu yang kita perlu faham. Okey. Dan kita masuk sedikit dalil. Walaqad qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta Allah yaqulu fil Qur'an ya ayyuhallazina amanu fa'ar'iha sam'aka." Nampak? Tengok apa yang Abdullah bin Mas'ud kata, fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Okay, so akan ada dua perkara sahaja yang Abdullah bin Mas'ud kata ketika Allah memanggil seorang beriman dengan ya ayyuhallazina amanu fa'ar'iha sam'aka. Apa maksud ar'iha? Asgha ila ataupun istama'a ila. Asgha tu macam tadahkan telinga, dengar elok-elok. Itu maksudnya fa'ar'iha sam'aka, dengar elok-elok pendengaran tersebut. Kenapa? Sebab selepas tu akan ada salah satu je kebaikan. Tapi dua-dua ni kebaikan. Salah satu ni dia tetap menjadi kebaikan, sama ada dia ya'muru bihi aw syarrun yanha bihi. Sama ada sesuatu yang Allah perintahkan ataupun yang Allah larang, tapi dua-dua tu pasti baik untuk kamu. Kalau Allah kata makan makanan yang baik, mesti baik untuk kamu benda tu. Kalau Allah kata jangan mengumpat la yaskhar qaumun, maksudnya benda tu kalau buat juga dia punya beban dia punya kesan buruk dia kepada diri kita sendiri. Baik. Nantaqil ila الرقم الثاني من التفسير. Okey, bahagian pertama ya ayyuhallazina amanu. Bahagian yang kedua kita tengok tafsir bagi kulu min tayyibat. Okey, kalau kamu tengok kulu min tayyibat ni, kita boleh faham secara ringkas maksud dia, makanlah makanan yang baik. Ma razaqnakum, apa yang telah diperintahkan. Okey, ustazah pergi kepada poin yang pertama. Secara umum kita boleh tengoklah dekat sini. Ya'murullahu al-mu'mina an ya'kulu min at-tayyibat allati razaqahum iyyaha. Allah menyuruh orang mukmin untuk makan makanan yang baik yang Allah rezekikan kepada mereka. Okey, so sampai poin yang pertama, wat-tayyibat hiya al-ma'kulatul halal. Okey, kita tengok at-tayyibat ni, apa maksud tayyib? Adakah maksudnya baik? Macam kan orang kata agama Islam, agama kafir, apa-apa agama di dunia pun akan suruh buat baik. Apa yang dimaksudkan dengan baik? Jadi dalam Islam dispesifikkan baik itu adalah halal. Dia mesti halal. Okey. Jadi kita nak tahulah halal dalam sudut Islam ni apa? Wal aklul halal. Okey, bila kita dah tahu at-tayyibat tu maksudnya al-ma'kulat al-halal, apa itu al-ma'kulat al-halal? Dia adalah al-aklu zaki, an-nafi' al-mufid, al-mumta'. Dia mesti merangkumi 4 perkara ni.
Al-aklu az-zaki, kemudian an-nafi', al-mufid dan al-mumti'. Okey, yang pertama dia mesti zaki, bersih. Kalau kita kata makanan tu ambil daripada sampah sebagai contoh. Dia ada halal, dia cakap halal sebab tapi ambil daripada sampah dan basi lah contohnya. Dia tak zaki, dia tidak bersih. Walaupun dia kita kata ada logo halal tapi dia tidak zaki. Jadi bila tidak zaki automatik dia tidak halal lah. Kalau ikut an-nafi' dia mesti bawa manfaat. Contohlah ada orang yang dia kata dia nak makan kari pap. Kari pap tu halal. Okay, lepas tu dia kata sehari dia nak makan 100 biji kari pap. Ada manfaat ke 100 biji tu? Boleh datangkan kolesterol, boleh sakit, boleh muntah. Jadi tidak nafi'. Bila tidak nafi' sebenarnya dia menjadi tidak halal. Okay, al-mufid. Dia mesti bawa manfaat. Mesti beri faedah. Apa maksud beri faedah? Kalau makan tu jadi kenyang. Kalau makan tu jadi sihat. Itu mufid maksudnya. Al-mumti' dia sesuatu yang menarik. Sesuatu yang maksudnya termasuk dalam ciri-ciri halal juga adalah sesuatu yang indah, menarik. So, kita tak boleh kata, alah asal halal lah, tak payah potong elok-elok ayam ni. Bagi seekor je tu. Tak semestinya dengan bentuk seekor tu dia boleh dimakan. Boleh juga kita nak bagi cantik dia, menarik dan sebagainya. Itu dikira halal. Dia boleh merangkumi keempat-empat. Okey, kita tinggalkan yang ni. Sama je maksud dia kalau kamu tengok. Okey, kita pergi kepada poin yang kedua. Apa yang perlu kita faham daripada bahagian ini adalah wallahu wahdahu warraziqul mu'ti al-manih. Warrizqu biyadihi wahdahu wala raziqun fil haqiqati ghairahu. Okey. Apa yang Ustazah nak highlight pada poin yang kedua ni adalah Allah. Okay, bila kita dah tahu makanan ni kena makanan halal. Jadi kita kena faham juga bahawa Allah adalah satu-satunya Ar-Raziq Al-Mu'ti Al-Manih. Allah lah yang memberi rezeki, yang menyampaikan rezeki dan yang manih ni beri jugalah sama. Warizqu biyadihi wahdah. Jadi rezeki itu hanyalah di tangan Allah. Wala raziqa fil haqiqati ghairah. Dan kalau yang bukan dari Allah maka itu bukanlah rezeki. Apa yang Ustazah nak highlight daripada poin yang kedua ni adalah kalau ada orang kata macam ni, aku nak minum arak. Alah, arak tu kan rezeki lah. Tuhan bagi rezeki aku makanlah. Khinzir pun haiwan, rezeki. Boleh makan. Makanlah rezeki. Salah konsep tu. Sebab bila Allah dah kata kulu min tayyibat, kalau itu tidak tayyibat, kalau itu telah diharamkan, maka kita kena kembali kepada Ar-Raziq. Yang bagi rezeki adalah Allah dan Allah dah tetapkan. Yang aku bagi adalah apa? Jadi, selain daripada yang boleh dimakan, itu bukan rezeki nama dia. Itu nama dia mungkin makanan. Okey. Arak nama dia minuman tapi dia bukan rezeki. Ini konsep yang kadang-kadang orang salah. Rezeki kita ambil lah. Tengok-tengok rezeki tu rasuah. Itu bukan rezeki nama dia. Itu nama dia harta tapi bukan rezeki. Beza. Allah beri harta kepada orang kafir tapi Allah tidak beri rezeki kepada mereka. Maksud rezeki yang luas lah. Konsep rezeki yang luas. Orang selalunya, sebab rezeki ni ada dari segi istilah dan juga ada dari segi bahasa. Jadi kita perlu faham yang memberikan rezeki itu adalah Allah dan daripada Allah semata-mata. Kalau Allah kata tak boleh, maka itu bukanlah rezeki untuk kita. Okey. Wala raziqa fil haqiqah ghairah. Jadi tak adalah yang boleh bagi rezeki. Okay, terus kita pergi ke poin yang ketiga daripada bahagian kedua ni. Wal amru fi kulu lil wujub. Okey, bila Allah sebut kulu ni, ini fi'il apa? Al-fi'lul amri kan? Ya, al-fi'lul amri. Okey, bila fi'lul amri dia ada dua sebenarnya. Ada fi'il amar yang untuk menggalakkan. Untuk menggalakkan. Ada juga yang lil wujub. Jadi dalam dalam ayat ni lil wujub untuk menyatakan bahawa itu adalah wajib. Okey, tapi kita perlu tengok penjelasan sebelah ni walaisa al-wajibul akla. Bukanlah kewajipan pada makan tu. Bila Allah kata makanlah. Bukan maksud kamu ni wajib makan. Kalau kamu tak makan, kamu berdosa. Tak. Jadi kita tengok. Fahadha amrun daruriyun
يحتاجه جسم الإنسان وإذا جاع الإنسان بحث عن الطعام وهو لا يحتاج إلى أمر إنما. Okey. Tengok dia kata wujub ni yang Allah perintahkan ni bukan perintah makan tau. Jadi kalau ada orang kata, kenapa kau makan banyak? Tengok dalam Quran Allah kata kulu, makanlah. Jadi aku makanlah banyak-banyak. Tidak. Arahan pada kulu ni dia bukan arahan pada makan. Ini adalah perkara yang penting. Amrun daruri ni maksudnya perkara yang penting. Yahtajul jismul insan. Ini adalah sunatullah. Manusia kalau dia lahir je, dia Islam ke, dia tak Islam ke, even haiwan sekalipun, dia ada nafsu untuk makan. Jadi dia akan makan. Kalau dia lapar, insan tu lapar, bahatha anit ta'am. Dia akan makan. Wa huwa la yahtaj ila amrun. Makan ni tak perlu orang suruh. Macam ada orang kata, kamu hobi apa? Hobi saya tidur. Itu bukan hobi. Sebab yang tu memang semua orang kena tidur. Kita kena faham. Innama. Tapi pada bahagian mana yang wajib? Innamal wajib huwa aklul halal. Dan kewajipan yang sebenarnya adalah makan makanan yang halal. Okay, sampai dan balik atas ni. Sebab yang atas ni Ustazah just nak tunjuk je tadi. Okey, kat sinilah highlight dia. Al-wajib pada apa? Aklul halal. Pada makan makanan halal itulah arahannya. Fal-amru yata'allaq bi-sanfi at-ta'am al-ma'kul wa laysa bi'amaliyatil akli. Jadi arahan al-amru ni, arahan yang Allah berikan berkaitan dengan jenis makanan, sanfi at-ta'am. Jenis makanan yang dimakan. Bukan perbuatan. Okay, jadi al-amru ni bi-sanfi at-ta'am. Jenis makanan. Bukan perbuatan makan tu. Itu yang paling penting untuk poin yang ketiga. Baik. Okey, kita terus. Okey, Ustazah masuk poin yang... sebelum Ustazah masuk poin keempat, kita baca sikit. Jadi diterangkan kat sini wal muqabil lil ma'kulat at-tayyibat wal ma'kulat al-khaba'is. Lawan kepada tayyib adalah khaba'is. Tayyib ni baik, khaba'is ni buruk. Jadi lawan kepada makanan yang baik adalah makanan yang buruk. Jadi wa idza kanat at-tayyibatu hiya al-mubahatil halal fa innal khaba'is hiya al-muharramat. Jadi dikata kalaulah makanan-makanan yang baik itu adalah makanan yang harus dimakan dan halal dimakan. Jadi makanan yang buruk adalah makanan yang haram dimakan dan tidak boleh dimakan. Wa idza kana aklu at-tayyibat wajiban fa in aklu muharramat al-khaba'ith haram. Kalau makanan yang baik itu wajib, maka makanan yang buruk itu adalah haram. Okey. Poin yang keempat adalah ayat. Okey. Ayat ini adalah syarah. Yang Ustazah sebut sebagai syarah bukan syarah, tafsir Quran bila Quran. Tafsir Al-Quran bila Quran. Okay, tafsir Al-Quran bila Quran ini, kan tengok, bimakna hadhi al-ayah qawlihi ta'ala ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Jadi, wahai orang-orang wahai manusia, ya ayuhan nas. Kalau dalam ayat yang kita belajar ni, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibat. Dalam ayat lain Allah sebutkan juga wahai manusia kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah makanan yang halal dan juga tayyib. Jadi ayat ini adalah penafsiran bagi ayat yang kita pelajari. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dijelaskan. Jadi dikata wa taltaqil ayatani ala taqrir haqiqati anna kull aklin halal fa huwa tayyib. Jadi dijelaskan bila datang penjelasan ayat tafsir yang ini, dijelaskan bahawa setiap akli halalin fa huwa tayyib. Setiap makanan yang halal itu adalah baik. Wa annahu la tayyib illa al-halal. Jadi sesuatu yang baik tu hanya pada yang halal saja. Kalau benda tu haram, kalau Allah tak bagi, maksudnya benda tu tak baik. Sebab itulah kalau ada orang yang nak tinggal solat, sebenarnya mungkin dia rasa dia tinggal solat tu kerana dia malas. Tapi sebenarnya dia telah meninggalkan sesuatu yang baik untuk diri dia. Kalau dia tidak belajar, tidak menuntut ilmu, buat kelas online malas masuk, lepas tu sibuk dengan benda lain. Sedangkan menuntut ilmu
faridatun wajib. Kalau dia tak buat, sebenarnya yang rugi bukan Allah, yang merugi bukan mak ayah dia, yang rugi adalah diri dia sendiri. Sebab bila Allah kata benda tu halal, benda tu wajib, maka benda tu bawa kebaikan. Kalau Allah kata tak boleh, haram, meninggalkan ilmu haram, kita malas-malas, tak boleh kita bermalas-malasan, maka itu adalah buruk untuk kita. Itu poin yang keempat. Baik. Seterusnya, poin yang kelima. Okey. Tadi kita tengok tafsir Al-Quran bil Quran kan? Yang kelima ni tafsir Al-Quran bil hadis. Jadi, apa yang ditafsirkan dalam hadis dan diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, an Abi Hurairah, an Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hadis dia? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil muttaqin. Okey. Jadi, hadis ini adalah tafsir kepada ayat yang kita pelajari, yang mana Allah sebut sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak menerima selain yang baik. La yaqbalu illa tayyibat. Allah tak terima selain yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil muttaqin. Sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang beriman seperti mana Allah menyuruh orang-orang yang bertakwa. Faqala ta'ala. Dan dalam hadis Nabi SAW sebut tentang surah Al-Mu'minun. Ya ayuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Dan juga surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Jadi Rasul SAW masukkan dua ayat ini yang menjelaskan, yang menafsirkan, mengaitkan kedua-dua ayat dengan hadis Nabi SAW. Jadi hadis ni perlu dihafal untuk kamu tahu apakah yang Nabi SAW sebut tentang ayat yang kita pelajari ini. Okey, kemudian ada satu lagi hadis ke-10 dalam Arba'in Nawawiyah yang kamu telah pun pelajari. Yang ni Ustazah boleh letak poin yang ke-6 lah. Hadis lain. Yang tadi innallaha tayyibun, poin yang ke-5. Yang ni hadis juga, hadis untuk poin yang seterusnya. Hadis panjang yang tentang seorang malaikat pula. Malaikat datang kepada Nabi SAW berupa seorang lelaki yang zakara rajul yutilus safar, kan? Yutilus safar. Asy'atha aghbar. Yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rab, ya Rab. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Fa anna yustajabulah. Oh, sorry, Ustazah salah. Ini bukan hadis tentang tu. Yang ni hadis tentang seorang lelaki tu. Yang tadi tu yang saya cakap lelaki, malaikat berupa lelaki tu, yang tu hadis pasal hadis lain, hadis iman. Sekarang ni cerita pasal hadis yang datang seorang lelaki yang musafir, berdebu lagi badan dia, dia angkat tangan, ya Rab, kiranya keadaan dia tu keadaan yang mustajab lah, orang musafir mustajab doa. Tapi mat'amuhu haram, nampak? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, makanan dia haram, pakaian dia haram, malbasuhu haram. Fa'anna yustajabulah. Macam mana Allah nak ampunkan dosa dia? Jadi poin yang ke-6 ni pun tafsir kepada Al-Quran bil hadis lah. Tafsir Quran dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa makanan yang haram ini dibenci oleh Allah. Baik, kita masuk poin yang terakhir, iaitu poin yang ketiga. Washkuru lillah. Okey. Poin yang ketiga, Allah sebut washkuru lillah. Apa kaitan washkuru lillah ni dengan makan makanan yang halal? Tentulah kaitan dia sangat jelas. Okey, kalau kita tengok waw, ataf, jumlah. Okey, sudah masuk terus kepada makna. Poin yang pertama, ushkurun ni'am allati an'amallahu biha alaikum wa minha at-tayyibat allati abahaha lakum. Wawajjihu hadha syukur minal mun'im. Okey, jadi sebenarnya kita boleh cakap macam ni lah. Ushkur ni'am. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah beri kepada kamu. Antaranya at-tayyibat, makanan yang tayyibat yang Allah halalkan kepada kamu. Wawajjihu hadha syukra lillahil mun'im. Bila kita kata, oh aku bersyukur,
syukur ni ada banyak elemen. Elemen mengucap syukur, alhamdulillah tu baru satu elemen. Tak betul lagi tanda syukur. Tanda syukur betul-betul adalah dia buat. Jadi bila kita bersyukur, kita mesti makan makanan yang halal. Barulah tanda kita bersyukur tu benar. Kalau tak, taklah. Sebab tu kat sini kalau kamu tengok penjelasan pada poin yang pertama ni, wa yakuna syukur ni'matan lillahi, tengok, bil qalbi wal lisani wal jawarih. Ada 3, kena qalbin dengan lisan dan juga jawarih. Yang tadi tu sebut alhamdulillah itu bil lisan baru. Bila qalb dia kena juga betul-betul rasa syukur, tak ada rasa dengki kat orang lain. Dan bil jawarih, inilah kalau kita apa masuk dalam mulut kita, makanan apa masuk dalam mulut, ini bil jawarih. Tangan yang kita pegang, makanan tu masuk dalam mulut, itu pun bil jawarih. Tayyib. Okey, yang keempat, bahagian yang keempat, in kuntum iyyahu ta'budun. Bila Allah suruh manusia bersyukur, Allah tambah lagi ayat selepas tu, in kuntum iyyahu ta'budun. Kalaulah kamu ni benar-benar menyembah Allah. Okey, kita tengok poin yang pertama. Apa makna in kuntum iyyahu ta'budun? In kuntum abidina haqqan lillah. Kalau kamu betul-betul hamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka bersyukurlah dengan nikmat Allah dan makanlah makanan yang halal. Jadi kalau kamu ni hamba Allah yang sebenar, yang kamu mengaku tu, maka makan halal. Kalau tak halal, maksudnya kamu tu sombong. Kamu tu ego. Itu yang Allah nak sampaikan. Kemudian kita tengok poin yang kedua, bawah ni. وَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ الْأَكْلَ الطَّيِّبَ الْحَلَالِ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ الْعِبَادَةِ. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok orang yang solat, dia solat tungging sebalik 5 waktu, tapi hidup tetap tak tenang. Sebab ibadah ni skop dia luas. Solat tu salah satu. Solat tu ibadah yang dikira oleh Allah pada awal, yang terawal dikira oleh Allah. Tapi kita kena ingat, makan makanan yang halal pun suwarul ibadah as-sadiqah lillah. Ibadah yang benar kepada Allah. Jadi kalau orang yang makan makanan yang halal, maka dia sedang beribadah kepada Allah. Wa anna syukral mun'im subhanahu wa ta'ala min suwarul ibadah aidan. Kalau bersyukur kepada Allah dengan menunjukkan rasa tadi, itu pun bentuk ibadah kepada Allah. Selesai, alhamdulillah. InsyaAllah al-ahkam wa dilalah ada 8. Semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan sambung pada sesi yang seterusnya biiznillah ta'ala. Intahayna, alhamdulillah, syukran minal qalbi. Apa yang perlu kamu buat macam biasa, tolong komen nama kamu di ruang komen, ruang komen YouTube. Okay, dan Ustazah nak minta tulis nama. Yang pertama, komen nama. Yang kedua, tolong tuliskan satu sahaja. Setiap orang satu sahaja. Orang panggil apa? Yang kamu ingat. Satu sahaja tafsir lah. Saya kata satu sahaja tafsir bil Arabiyah. Bil Arabiyah. Bil Arabiyah dekat ruang komen. Apa yang kamu dapat? Bahagian mana yang kamu dapat? Satu sahaja. Satu ayat, satu jumlah ataupun mungkin satu terkibat yang boleh difahami. Tafsir dalam bahasa Arab. Tak kisah tafsir bil Quran boleh. Apa je lah yang kamu nak komen, nak bagi tahu kata kamu faham di ruang komen. Okey, kalau kamu dah komen dan berserta dengan yang nombor 2 ni, insya-Allah kamu akan dianggap hadirlah untuk sesi kelas hari ni. Kalau ada soalan pun boleh tinggal dekat ruang komen YouTube ni. Dekat ruang komen YouTube. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.